Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersua di dalam rancangan Kafah di Hijrah. Baiklah adik-adik. Ni macam kali pertama ni kan nampak muka ustaz. Jadi sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, izinkan ustaz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan tak kenal maka tak cinta. Naik feri ke Pulau Langkawi, nama ustaz Wasim Humaidi. Nama penuh ustaz ialah Wasim Humaidi bin Azizan. Adik-adik boleh panggil dengan nama Ustaz Wasim. Baiklah adik-adik, jom sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adik-adik, Ustaz yakin adik-adik tahu hari ini kita akan mempelajari subjek akidah tahun 5. Betul, bagus. Baiklah adik-adik. Adik-adik tahu tak tajuk apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Tak tahu kan? Tak apa. Ustaz ada satu lagu yang Ustaz nak nyanyikan kepada adik-adik semua. Adik-adik nak dengar tak? Mestilah nak dengar kan? Baiklah, sedia? Allahu wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Adik-adik sedap tak Ustaz nyanyi? Mestilah sedap kan? Baiklah Ustaz nak tanya adik-adik. Dalam lagu yang Ustaz nyanyikan tadi tu, adik-adik perasan tak? Ada Ustaz sebut perkataan iradah. Adik-adik masih ingat lagi? Pada episod yang lalu, adik-adik telah mempelajari sifat iradah Allah Ta'ala, iaitu bermaksud berkehendak. Jadi, tugas Ustaz pada hari ini ialah Ustaz nak sambung lagi pembelajaran kita pada tajuk yang seterusnya, iaitulah selepas iradah tadi apa dia adik-adik? Cuba sebut Raisya. Apa dia? Ilmun. Adik-adik, cuba adik-adik sebut dan ulang sekali lagi. Sifat ilmun. Jadi hari ini adik-adik kita akan mempelajari tajuk yang baru, iaitulah sifat ilmun Allah Ta'ala. Baiklah adik-adik, apa maksud ilmun ni adik-adik? Apa maksud ilmun ni? Ilmun bermaksud maha mengetahui. Adik-adik, cuba adik-adik ulang. Ilmun bermaksud maha mengetahui. Adik-adik, Allah mengetahui segala perkara yang berada di langit, segala perkara yang berada di bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Pendek kata adik-adik, Allah Ta'ala ni tiada batasan ilmu dan pengetahuannya. Itu adalah maksud sifat ilmun. Seterusnya adik-adik, Ustaz nak kongsikan lagi kepada adik-adik apa dia? Apakah hukum kita mempercayai sifat ilmun Allah Ta'ala? Siapa tahu nak cuba jawab? Ahmad. Apa dia? Hukumnya adalah wajib. Adik-adik semua cuba ulang. Hukum kita mempercayai sifat ilmun Allah Ta'ala adalah wajib. Adik-adik, sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai, mengakui dengan hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ilmun. Ya ke Ustaz? Ya, takkanlah Ustaz nak tipu. Adik-adik nak tahu tak? Apakah dalil yang membuktikan, yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmun? Kalau adik-adik nak tahu, adik-adik kena tunggu dulu. Sebab apa? Sebab kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Ustaz Wasim dalam rancangan
Kafa di Hijrah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kafa di Hijrah. Dengan siapa? Dengan Ustaz Wasil. Baiklah adik-adik, tadi sebelum kita berhenti rehat, Ustaz dah janjikan kepada adik-adik kan? Ustaz nak kongsikan kepada adik-adik apakah dalil yang membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmun. Adik-adik, kalau yang kat rumah tu ada Al-Quran, adik-adik boleh buka pada surah Al-Anfal, potongan ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu perkara. Adik-adik, jelaslah ayat tersebut membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang telah berlaku, segala perkara yang sedang berlaku dan segala perkara yang akan berlaku. Tiada batasan bagi pengetahuan Allah Ta'ala. Adik-adik, sampaikan adik-adik, kalau adik-adik nak tahu, Allah Ta'ala turut mengetahui segala isi hati kita adik-adik. Dan lagi, Allah Ta'ala juga mengetahui segala isi alam dan semesta. Jadi, jom Ustaz nak tunjukkan kepada adik-adik apakah isi alam semesta kita ni. Okey, cuba adik-adik tengok. Dekat sini ada bulan, ada bintang, ada matahari. Ini adalah isi yang berada di langit. Dekat bawah ni ada apa? Ada pokok-pokok, ada manusia, ada buah-buahan, ikan. Ini pula adalah isi yang berada di dunia. Adik-adik, bukan sekadar ini saja. Ini hanya sekadar contoh Ustaz bagi. Sebenarnya lebih banyak. Tetapi tak dapatlah Ustaz nak sebutkan satu persatu. Ini semua berada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Ustaz dah jelaskan kepada adik-adik. Itulah dalil mempercayai sifat ilmun Allah Ta'ala. Seterusnya, Ustaz nak kongsikan lagi kepada adik-adik, apakah sifat mustahil bagi sifat ilmun Allah Ta'ala. Sifat mustahil ni adik-adik, maksudnya sifat lawan bagi sifat ilmun Allah Ta'ala. Siapa nak cuba jawab? Apakah sifat mustahil bagi sifat ilmun? Okey. Sifat mustahil, sifat lawan bagi sifat ilmun ialah jahlun. Adik-adik, cuba adik-adik ulang. Jahlun. Apakah maksud jahlun? Jahlun maksudnya jahil ataupun tidak mengetahui. Mustahil bagi Allah tidak mengetahui sesuatu perkara. Itu adalah sifat mustahil, sifat lawan bagi sifat ilmun Allah Ta'ala. Seterusnya, ada satu lagi. Yang ini adalah yang terakhir yang Ustaz nak kongsikan dengan adik-adik. Adik-adik, cuba adik-adik tengok dekat sini. Yang terakhir ialah kesan mempercayai sifat ilmun Allah Ta'ala. Jom kita tengok. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Adik-adik, cuba adik-adik ulang. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa ni maksudnya takut kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan banyak perkara baik dan meninggalkan segala perkara yang buruk. Bila kita buat semua perkara baik, kita tinggalkan perkara yang buruk, kita akan meningkatkan. Ia akan dapat meningkatkan ketakwaan di dalam diri kita. Baiklah, yang kedua, bersifat jujur dan amanah. Yang kedua, bersifat jujur dan amanah. Apa maksud jujur ni? Jujur ni adik-adik, kan Ustaz dah terangkan kepada adik-adik. Allah Ta'ala mengetahui sampai ke isi hati kita pun Allah tahu. Jadi bila kita tahu Allah tahu segala-galanya, kita tidak akan berani bercakap bohong, kita tidak akan menipu, kita akan jujur dengan diri sendiri dan kita akan amanah, iaitu
bertanggungjawab. Itu adalah kesan yang kedua. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Adik-adik, cuba adik-adik ulang. Kesan yang ketiga, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang ni Ustaz yakin mesti adik-adik semua selalu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Contohnya macam dekat sekolah kan. Adik-adik suka bantu guru. Kadang-kadang buku tu satu je. Tapi berebut-rebut nak tolong cikgu, ustaz, ustazah bawa. Tu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Tolong sapu sampah, jaga kebersihan, balik kat rumah pula. Bantu ibu ayah, jaga adik-adik dan sebagainya. Tu semua adalah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Baiklah, kesan yang keempat adik-adik. Apa dia? Suka menuntut ilmu. Adik-adik, cuba adik-adik ulang lagi sekali. Kesan yang keempat, suka menuntut ilmu. Yang ni pun sama Ustaz yakin. Adik-adik suka pergi ke sekolah kebangsaan, adik-adik suka ke kelas kafar, dan sekarang ni pun adik-adik sedang menonton rancangan kafar di Hijrah ni. Ni pun adalah suka menuntut ilmu. Adik-adik, bila kita tahu betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala ni, dia akan menjadikan diri kita ni rasa cinta, rasa suka untuk mencari ilmu. Itu adalah kesan yang keempat. Baiklah adik-adik, Ustaz akan ulang lagi sekali. Adik-adik ikut Ustaz baca sama-sama. Kesan yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kesan yang kedua, bersifat jujur dan amanah. Kesan yang ketiga, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kesan yang keempat, suka menuntut ilmu. Baiklah adik-adik, daripada tadi Ustaz dah kongsikan kepada adik-adik, daripada sebelum kita berehat tadi, apakah maksud sifat ilmun, apakah hukum kita mempercayai sifat ilmun, kemudian dalil tentang sifat ilmun kan. Kemudian tambah lagi sifat mustahil bagi sifat ilmun, sifat lawannya. Sekarang ni yang kelima, kesan mempercayai sifat ilmun. Banyak tak banyak adik-adik? Banyak kan? Adik-adik rasa adik-adik boleh ingat tak? Macam susah aja, betul tak betul? Tapi tak apa, adik-adik jangan bimbang. Kenapa? Sebab Ustaz ada sediakan satu lagu untuk adik-adik. Yang mana lagu ni merangkumi keseluruhan isi pembelajaran kita pada hari ini. Lagu ni adik-adik, kalau adik-adik boleh nyanyi, boleh hafal, insya-Allah adik-adik akan dapat menguasai isi pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik nak dengar tak? Mestilah nak dengar kan? Tapi adik-adik kena tunggulah dulu. Adik-adik kena sabar, jangan ke mana-mana. Sebab apa? Sebab kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama dengan Ustaz Wasim dalam rancangan Kafar di Hijrah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama dalam rancangan Kafar di Hijrah. Dengan siapa adik-adik? Dengan Ustaz Wasim. Baiklah adik-adik, tadi sebelum kita rehat, Ustaz dah janjikan kepada adik-adik kan? Ustaz nak nyanyikan satu lagu yang mana lagu ni ia merangkumi keseluruhan isi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi jom Ustaz nak tunjukkan kepada adik-adik lagu yang Ustaz nak nyanyikan kepada adik-adik. Adik-adik dah sedia dah? Semangat sikit. Sedia. Okey. Mari adik-adik sama-sama kita belajar. Ilmun ialah sifat wajib bagi Allah. Ilmun maksud maha mengetahui. Allah mengetahui segala perkara. Apa hukum kita percaya, umat Islam wajib percaya. Jahlun jahil sifat mustahil, mustahil Allah tidak mengetahui. Apa kesan kita percaya, satu meningkatkan ketakwaan, dua bersifat jujur amanah, tiga berlumba buat kebaikan, empat suka menuntut ilmu, itulah kesan kita percaya. Adik-adik sedap tak sedap? Mestilah sedap kan? Sekarang ni Ustaz nak
test adik-adik. Ustaz nak uji minda adik-adik berdasarkan kepada lagu yang Ustaz dah nyanyikan kepada adik-adik. Jangan lari pula, duduk, tunggu. Baiklah adik-adik. Okey. Dalam lagu tadi dah merangkumi keseluruhan isi pembelajaran kita. Jadi sekarang, soalan yang pertama. Apakah maksud sifat ilmun? Zujin, cuba Zujin jawab. Apa maksud sifat ilmun? Maha mengetahui. Sifat ilmun bermaksud maha mengetahui. Jadi kita letak dekat sini. Maksud sifat ilmun ialah maha mengetahui. Baiklah. Soalan yang kedua. Apakah hukum mempercayai sifat ilmun? Fawaz, cuba Fawaz jawab. Wajib. Okey, bagus. Hukum mempercayai sifat ilmun adalah wajib. Jadi kita ambil, kita letak dekat sini, dekat hukum. Okey. Apa hukum kita percaya? Umat Islam wajib percaya. Baiklah. Yang ketiga. Soalan yang ketiga adik-adik. Apakah sifat mustahil bagi sifat ilmun Allah Ta'ala? Sifat mustahil ni maksudnya adik-adik ialah sifat lawan bagi sifat ilmun Allah Ta'ala. Apa dia? Dalam lagu tadi. Jahlun jahil sifat mustahil. Mustahil Allah tidak mengetahui. Jawapannya adalah jahlun. Adik-adik, apa sifat mustahil bagi sifat ilmun? Sifat mustahil, sifat lawan bagi sifat ilmun ialah jahlun. Iaitu jahil ataupun tidak mengetahui. Okey, kita letak dekat sini. Baiklah. Yang keempat. Soalan yang keempat. Apakah kesan kita mempercayai sifat ilmun Allah Ta'ala? Apa dia yang pertama? Apa kesan kita percaya? Satu. Siti, apa dia? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Okey, kita letak dekat sini. Baiklah, yang kedua apa dia? Muaz. Apa yang kedua dalam lagu tadi? Bersifat jujur dan amanah. Yang kedua, bersifat jujur dan amanah. Okey, kita letak dekat sini. Seterusnya, apa kesan yang ketiga? Apa kesan yang ketiga? Khairul. Apa dia? Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Okey, kita letak dekat sini. Okey, yang ni last, yang terakhir. Siapa nak jawab? Yang keempat apa dia? Okey, Tia, cuba Tia jawab apa dia? Suka menuntut ilmu. Okey, kita letak dekat sini. Baiklah adik-adik, lengkaplah uji minda kita pada hari ini. Semuanya ada dalam lagu yang Ustaz telah nyanyikan sebentar tadi. Jadi sekarang adik-adik, alhamdulillah kita telah selesai semua isi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ustaz ada satu tugasan. Tugasan untuk adik-adik buat dekat rumah. Ni bukan kad raya adik-adik. Ini kad sifat ilmun Allah Ta'ala. Adik-adik bolehlah ambil apa kertas. Guna kertas saja dekat rumah. Adik-adik potong-potong tampal. Dekat dalam ni ada apa? Dalam ni ada lagu sifat ilmun Allah Ta'ala. Baiklah adik-adik. Bila adik-adik dah buat, adik-adik jangan lupa upload ke media sosial, ke Facebook, IG. Jangan lupa hashtag Kafah di Hijrah. Hashtag juga Ustaz Wasim. Nanti Ustaz akan tengok apa yang adik-adik buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله. فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. قرآن كريم كلام الله